Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT dengan limpah rahmatnya. Malam ni dapat lagi kita sambung pengajian kita, bab yang ke-39, bab istihbabi ramli fi tawaf wal umrah wa fi tawaf al awal fil hajj. Ini bab elok ataupun sunat berlari-lari anak ataupun berjalan dengan cepat ketika tawaf dan umrah, dan pada tawaf yang pertama dalam haji. Hadis 794. Hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza tafa bil bait at-tawaf al-awwal yakhubbu thalathata atwaf wa yamshi arba'ah wa annahu kana yas'a batna al-masil idza tafa baina as-safa wal marwah. Hadis riwayat daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda tawaf di Baitullah, tawaf yang pertama, maka Nabi SAW berlari anak pada 3 pusingan. Mana berlari anak ni maknanya berjalan dengan cepat, dengan langkah kaki yang dekat-dekat. Jadi tawaf yang pertama di sini iaitu kalau orang buat umrah, mana tawaf umrah dia lah. Tawaf umrah dia tu maknanya mula-mula dia tiba di Mekah, maka dia masuk untuk menunaikan umrah. Jadi tawaf dia tu ada 7 pusingan. 3 pusingan yang pertama hendaklah dia berlari-lari anak. Dan kemudian 4 lagi dia berjalan macam biasalah. Itu cara dia. Jadi benda ni sunat, sunat untuk dikerjakan. Dan kalau orang tu teringat, maknanya dia ingat-ingat tu pada tawaf pusingan yang keempat, tak ada lah, terluput dah. Jadi dia tak boleh kita kata bila tak ada 3 yang pertama tu dia boleh ganti pada 3 yang terakhir. 3 pusingan yang terakhir tak ada. Maknanya dia disunatkan adalah 3 pusingan yang pertama dalam keadaan berlari-lari anak. Jadi tak boleh nak qada situ. Begitu juga di sini. Kalau mengikut Imam Syafi'i, tawaf dengan cara ramli ni ataupun tarmil, ramal ataupun tarmil ni, satu pada ketika tawaf umrah, satu lagi pada ketika tawaf yang mana lepas daripadanya ada sa'i. Mengikut Imam Syafi'i, tawaf wak lagu ni kalau ada berjalan cepat 3 pusingan, berjalan biasa 4 pusingan, ini pada ketika tawaf kita buat haji, tawaf yang lepas daripada dia tu ada sa'i. Maknanya kalau kita tawaf sunat, katalah hari ni kita sampai di Mekah, kita pun buat umrah, tawaf siap gapo, maka di situ kita kena berlari anak 3 pusingan.
pusingan jalan biasa, kemudian buat sa'i. Esok pula tu kita nak buat tawaf sunat. Tawaf sunat ni itu tawaf yang kita tidak pakai ihram. Dia tak ada pun sa'i lepas pada tu. Semata-mata tawaf. Macam kita pergi Mekah. Kalau kita cakap agak bangun tengah malam tu, dah sebelum subuh tu kita sekali tawaf. Lepas tu dekat nak zuhur tu tawaf pula sekali lagi. Dah. Lepas asar pula. Lepas tu nak kelik tidur tu pula. Kalau cakap lah. Mana boleh. Maknanya memperbanyakkan tawaf. Tak syarat kita pergi ke Tan'im. Tan'im tu orang nak buat umrah. Hak ni hak semata-mata tawaf. Jadi semata-mata tawaf ni dia tak ada ramal. Tak ada ramal. Jadi hak ada dia maksudnya masa tu dia pakai baju biasalah. Lah ni tak tahulah undang-undang lah ni. Undang-undang lah ni kalau nak tawaf di Mataf tu lepas daripada Covid ni, kalau dulu dia kena pakai ihram, baru boleh. Lah ni tak tahulah. Jadi tawaf sunat ni dia tak perlu ramal. Itu maknanya tidak perlu berlari-lari anak. Tetapi kalau tawaf umrah ataupun setiap tawaf yang diikuti dengan sa'i, maka dia kena ramal. Ataupun satu lagi tawaf kudum. Tawaf kudum. Bila dia tawaf kudum, dia kena ramal lah 3 pusingan. Mana tawaf kudum ni tawaf yang pertama bila dia tiba di Mekah. Macam nak buat haji, dah. Tawaf rukun dia tu pada hari ke-10. Dia buat haji qiran ataupun haji ifrad. Dah. Jadi dia tawaf umrah lagi. Jadi dia tu tawaf kudum dulu. Kemudian kalau orang tu tawaf wida' macam mana? Tawaf perpisahan. Dia nak balik ke negeri dia, ataupun dia nak pergi ke Madinah ke, ataupun dia ada mesyuarat di Jeddah ke, di Riyadh ke, ataupun dia nak pergi ke Taif ke, mana pada ketika tu dia kena tawaf, dia tawaf wida', dia tak perlu ramal. Tak perlu ramal. Jadi tak perlu ramal bila nak tawaf wida' dan tawaf sunat. Tapi kalau tawaf tu adalah tawaf ifadah, tawaf rukun, kena. Tawaf kudum, tawaf umrah, kena belaka. Jadi maknanya tawaf wida' dengan tawaf sunat tu tak kena. Tak kena ramal. Sebab apa? Sebab tidak menepati maksud. Sebab tawaf dengan keadaan berlari ni dia ada maksud dia, ada hikmah dia. Nanti kita akan baca dalam hadis yang berikut. Kemudian wa annahu kana yas'a batnal masil idza tafa baina Safa wal Marwah. Nabi pula berlari dengan cepatlah ketika sa'i itu di batnal wasil, di tengah-tengah lembah, orang panggil Abtah. Bila mana Nabi berpusing sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi wakana yas'a, sa'i ni dia kita kena ingat, sa'i dalam bab haji ni dia ada 2. Yas'a, sa'i satu dengan makna dia bergerak ataupun dia berpusing daripada Safa ke Marwah, Marwah ke Safa. Semua tu 7 kali. Itu panggil sa'i. Satu lagi sa'i ni iaitu di batnal masil. Batnal masil ni maknanya dia lembah. Lah ni tak ada dah. Kesal dia tu tak ada dah. Maknanya di antara Safa, bukit Safa dan Marwah tu dia ada bahagian perut dia, lembah dia. Bahagian lembah dia tu, jadi bila hujan, air tu orang situlah dia mengalir pergi ke bawah. Tu dia panggil batnal masil. Perut tempat aliran air hujan ataupun banjir. Jadi situ tu kajian telah tutup dah, jadi rata dah lah ni. Cuma di situ dia ada, dia kata mailul akhdaran.
Mana kalau len ni dia gantung lampu tu. Ada lampu hijau. Jadi bila sampai situ, unggah derah sikit. Dah. Kau mana mampulah. Kalau kita jalan pun ngeret kaki tu, dah. Tak boleh nak unggah. Kita pun tak unggah. Sejuk. Dah. Kalau kita buat tengah hari tak apa. Ni buat pukul 3 pagi. Sejuk. Dia tak macam di Mataf, di sekeliling Kaabah tu. Dia mozaik dia tu panas. Malam panas, siang sejuk. Hak mozaik antara Safa dan Marwah ni dia sejuk sungguh. Jadi kita jalan pun kena itu. Kena musim sejuk pula lagi lah. Jadi kalau boleh di antara dia panggil mailainil akhdarain, di antara tiai kau gapo kau mana kalau len ingat antara lampu hijau tu, asyik tu kita pecut sikit. Pecut tu pun janganlah tak nampak orang kiri kanan dak. Tapi kita boleh tengoklah puak arak ni. Dah. Tengok puak arak derah. Yo, situ. Jadi itu adalah tempat yang mana lembah. Jadi lembah tu mana sini tempat permulaan, jadi kerajaan buat tanda supaya kita tu buat berlari dengan laju sikit. Kalau dulu di situ dia ada masjid dan dia ada rumah Abbas. Kalau dulu, zaman dulu. Dari situ tu orang panggil Abtah. Abtah. Zani rata dah. Rata belakang dah. Cuma kita boleh tahu dengan penanda lampu yang tergantung tu. Jadi sa'i ni dia ada dua lah. Sa'i dengan makna rukun. Antara Safa dan Marwah. Satu lagi sa'i tu bila kita lalu kat Batnal Masil tadi, kita pun pecut sikit. Kemudian hadis Ibnu Abbas. Qala, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu faqala al-musyrikuna innahu yaqdamu alaikum wa qad wahanahum humma Yathrib. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين ركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. Riwayat daripada Ibnu Abbas katanya Nabi SAW tiba di Mekah bersama dengan sahabat dia. Tiba ni bila? Tiba ni pada Umratul Qadha. Umratul Qadha. Yang ni pada tahun yang ke-7. Jadi kita baca sebelum pada ni bab berkenaan dengan umrah Nabi. Hadis 782 tu. Nabi buat umrah pada bulan Zulkaadah, umrah Hudaibiyah, kemudian umrah tahun hadapan. Umrah tahun hadapan tu Umratul Qadha lah. Umrah Hudaibiyah tu sebenarnya tawaf umrah pun. Sebab siapa di Hudaibiyah tu musyrikin Mekah sekat, jadi Nabi tak boleh nak pergi, maka Nabi sembelih hadiu situ. Untuk tahallul. Musyrikin Mekah kata kena mari tahun depan. Tahun depan Nabi pun pergilah tahun ke-7. Jadi itu panggil Umratul Qadha. Nak ganti umrah terdahulu. Jadi orang musyrikin kata, mari dah apa-apa Muhammad ni kepada kamu. Dan kamu tengoklah, mereka ni jadi lembek, lemah, kuruh. Kerana apa? Kerana terkena demam Madinah. Demam Yathrib dia panggil. Demam Yathrib. Jadi Madinah zaman dulu, Madinah zaman dulu ni tempat orang Nabi pergi hijrah. Yang pertama nama dia tu Yathrib. Yathrib. Dan di situ adalah anak beranak Nabi tu, Bani Najjar.
Mana masa kecil tu Nabi pergi ziarah. Nabi dengan ibu dia tu pergi ziarah keluarga dia tu. Di Madinah tu. Kubur Abdullah pun situ juga di Madinah. Yasrib ni juga yang kedua tempat wabak, tempat penyakit. Terkena dulu tempat penyakit. Mana kalau orang pergi di Madinah ni mudah terkena penyakit. Jadi Nabi pun sendiri masa awal-awal tiba di Madinah tu demam berlaku. Demam. Bila pun demam, Abu Bakar demam, ramai demam. Sehingga Nabi doa, ya Allah, kamu pindahkanlah wabak humma ni, wabak demam yang ada di Madinah ni, kamu pindah hantar jauh-jauh ke Juhfah, jauh tu, jangan ada. Berkatilah kepada orang-orang Madinah pada sok dia, pada tamar dia, pada buah tamar, pada alat untuk sukat buah tamar. Jadi sukat buah tamar tu ada nego lah. Rahmatilah, berilah keberkatan pada sok, pada tamar dan pada sok. Yang ni berkatilah pada pertanian dan perniagaan orang-orang Madinah dapat berkat. Jadi Nabi duduk Madinah tu dah metah je demamnya. Lepas tu gagah seperti biasa lah. Lepas tu lah menang dalam peperangan Badar. Walaupun tak amat Badar, Uhud, Ahzab, lawan pula Yahudi dah. Jadi gagah. Jadi pok-pok musyrikin ni saja mereka cerita. Dia kata Muhammad pok-pok dia kuruh apanya, demo kalah dalam perang Ahzab tu. Acu malu sikit kalau kita dah. Tapi dia kata tengok pok Muhammad ni, hati tengok dia mari kuruh. Jadi Nabi pada ketika tu memerintahkan kepada sahabat supaya berlari-lari anak pada 3 pusing yang pertama. Jadi demo tu dia duduk dekat dengan Hajarul Aswad. Dia duduk dekat dengan Hajarul Aswad tu. Kita kata ni bucu Hajarul Aswad. Ya, lepas tu depan tu rukun Syamiain. Ke arah Syam 2 tu, ngadak ke Syam 2. Patut belakang ni Yaman, rukun Yaman ni. Ya. Jadi demo tu duduk situ. Situ tu kalau tak silap dia panggil tempat mesyuarat dia. Daru Abi Syaibah. Tak silap nama dia Daru Abi Syaibah. Jadi situlah tempat demo tu mesyuaratnya. Jadi mereka tu kalau kita ke Astaka lah stadium. Dia duduk situ pak dia nak tengok Nabi. Jalan yang lembek gitulah, tak ada semangat letih. Muka mari jauh ni. 500 km ni, mari daripada Madinah. 10 hari perjalanan. Lembek lah kata dia, kuruh belakang. Jadi Nabi kata kita tunjuk pada demon ni berlari anda 3, mana kita gagah. Gagah. Sebab itulah bila kita tawaf dengan pakai ihram tu, orang lelaki molek dia kain ridak dia tu dia selit ke bawah tiak dia. Dia biar nampak bahu. Biar nampak bahu tu supaya gapo? Supaya nampak katan body ke sebelah kanan kan. Jadi bila kita tawaf, Baitullah sebelah kiri kita. Jadi Nabi suruh kita kain ridak hak kanan ni, hak kiri ni biar duduk atas ni, hak kanan ni masuk ke bawah. Jadi bila lalu tu orang tengoklah, apa musyrikin Mekah tu dia tengok kapan body mana kuruh mana je. Jadi itu Nabi tunjuk, suruh sahabat tunjukkan kepada orang musyrikin bahawa kita tidak lemah, kita makin kuat sebenarnya. Jadi hak tu Nabi buat pada ketika Umratul Qadha. Kemudian Nabi pun suruh berjalan pula antara 2 rukun. Jadi bila lalu maknanya bila bermula tu makna kawasan orang kita, maknanya mula-mula kita tawaf di dekat rukun Hajarul Aswad. Dah. Jadi demo tu musyrikin tu duduk kawasan Hajarul Aswad lah. Jadi start situ bunga ada sikit. Bunga sapalah kepada rukun Syamiain yang kedua tu, ataupun dia panggil rukun Iraqi ke apa. Sampai situ
apa, berjalan di antara dua rukun. Berjalan di antara dua rukun ni hak tak lindung daripada mereka. Mana antara rukun Syamiyai ke rukun Yamaniyai itu jalan. Sebab demo tu tak duduk itu. Jadi tak payahlah. Tak payah. Jadi kita berlari itu pada apa, di hadapan mereka je. Bila di antara dua rukun hak lagi tu tak payah. Itu pada ketika Umratul Qadha. Tetapi pada ketika Hajjatul Wada' Nabi mari pula. Jadi Nabi Rama tadi semua rukun satu pusing. Tu. Maknanya kalau pada mula-mula Umratul Qadha tu 3 pusingan yang pertama tu sebahagian dia berlari anak, sebahagian tidak. Tetapi pada ketika Hajjatul Wada' ni Nabi Rama 3 pusingan pertama seluruh Kaabah. 3 kali pusingan tu dengan Rama berlaku. Jadi pada pertama kali mari sebahagian sahaja Rama pada ketika Hajjatul Wada' semua. Cuma pada ketika umrah, orang panggil umrah Ji'ranah tu, umrah Ji'ranah tu hak tahun ke-8. Hak tahun ke-8 tu tidak diberitahu lagu mana cara dia. Sebab pada ketika tu Nabi buat umrah waktu tengah malam. Jadi waktu tengah malam tak ada riwayat menyebut sama ada Nabi ramal keseluruhan ataupun sebahagian, tak ada. Kekal dengan tak ada riwayat. Jadi bila tak ada riwayat, kita pakai hak terakhir lah. Jadi hak terakhir Nabi Rama 3 pusingan pertama seluruh pusingan, seluruh bucu-bucu Kaabah pada 3 pusingan yang pertama. Walam yamna'hu, tidak menegah, mana tidak ada menjadi halangan kepada Nabi untuk memerintahkan kepada mereka an yarmulu ashwaq, untuk apa, untuk berlari-lari anak untuk ke semua pusingan. 7 pusingan tu boleh sangat Nabi nak berlari belakang, kecuali ibqa'u alaihim, tapi hanya sekadar nak menyatakan nak tunjuk bahawa kita ni gagah tu je. Pada dah 3 pusingan, tak perlu pada 7 pusingan. Jadi nak nyalik kita pula lah. Jadi 3 pusingan yang pertama tu ramal, pak yang baki tidak perlu. Kemudian kalau kira di sini, sebab Nabi ramal ni kerana nak tunjuk pada orang musyrikin. Nak tunjuk pada orang musyrikin. Maknanya pada tahun ke-7 tu orang musyrikin ada lagi. Pada tahun ke-8 Fatah Mekah, tak ada orang musyrikin. Tahun ke-10 Nabi buat Hajjatul Wada', tak ada orang musyrikin, tapi Nabi tawaf 3 pusingan yang pertama pada semua bucu tu dengan berlari anak belaka. Pada orang musyrikin tak ada. Maknanya istihbab ramal ni, sunat ramal ni, walaupun dulu dibuat kerana nak tunjuk gagah pada orang musyrikin, nak menafikan kita orang yang lemah. Jadi sekarang ni seolah-olah maksud tu tak ada lah. Sebab orang yang ada di Mekah lah ni, yang ada di masjid, masuk Masjid Haram ni orang Islam belaka. Jadi sama-sama Islam ni kita nak tunjuk agak apa. Jadi hak asal disyariatkan benda ni, Nabi nak tunjuk dia tu gagah kepada orang-orang musyrik. Jadi sekarang ni orang musyrik tak ada dah. Jadi apakah perlu kita nak tunjuk gagah lagi pada mereka? Jadi kalau mengikut kaedah, dia panggil al-hukmu yadurul ma'al illah wujudan wa adama. Hukum ni dia berlega berpusing mengikut sebab. Jadi ada sebab, ada hukum, tak ada sebab, tak ada hukum. Jadi sekarang ni sebab tak ada.
Apakah hukum tu tak ada? Jadi bila kita tengok Nabi buat, Nabi tetap buat walaupun dari segi makna dia tak ada dah, tapi ada makna lain. Ia wajar, ia mewajarkan Nabi dan juga sahabat-sahabat dan ulama kita ni mengekalkan Rama tadi. Walaupun tak ada dari musyrikin, tapi benda ni tetap dituntut supaya kita kekalkan. Dulu pernah Sayyidina Umar, dia fikir orang musyrik tak ada dah. Wah, apa kita nak lari? Jalan apa biasalah. Dia fikir gitu mula-mula. Lama tu dia kata tak boleh. Kita kekalkan apa hak Nabi sallallahu alaihi wasallam buat tu lebih utama lagi. Daripada kita tinggalkan kerana kita fikir tak perlu, tak ada sebab. Jadi lepas pada tu Nabi Sayyidina Umar kekalkan. Walaupun dia cuba nak berhentilah daripada Rama ni, sebab tak perlu kata dia, sebab orang kafir tak ada dah, kita nak tunjuk agama apa. Tapi dia kata perlu juga sebab ada benda lain, ada maksud lain. Sayyidina Umar ni dia tak boleh orang kritis. Bukan jenis kalau kita bukan jenis orang telan gok-gok. Kalau zaman kita ni masuk mesej kita pun tak ada baca, put forward, habis guru 10 guru kita ada, habis forward, kita diri tak baca. Gapo tahu tak? Forward lah kita. Jadi Sayyidina Umar ni orang kritis, dia mikir gapo-gapo kena mikir. Sebab itulah nanti kita akan baca hak kucuk Hajarul Aswad. Sayyidina Umar kata, aku tahu membatu, tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Kalau tidak sabit aku tengok Nabi kucuk kamu, aku tak kucuk kamu. Jadi dia tahu. Maknanya benda agama ni benda mesti bersebab. Mesti ada sebab. Cuma sebab tu nyata ataupun tidak nyata. Jadi dalam kes ni sebab ia nyata, iaitu orang musyrik tak ada dah. Maknanya kita perlu tinggalkanlah ramal ni. Tapi ada sebab yang tidak nyata. Ni kena dengung lama sikit. Jadi ulama kita seperti Imam Waliullah Dahlawi dan lain-lain kata, Rama ni perlu dikekalkan sebab ini sebagai kita mensyukuri nikmat. Nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita, kerana kita dapat tawaf dengan amal sejahtera. Mana dulu tu dalam keadaan ketakutan, Nabi duduk Mekah dulu, Nabi semaya di Kaabah, Abu Jahal suruh orang ramai puta lerak atas kepala Nabi ketika Nabi sujud. Mana orang-orang musyrik ni memang jahat, mengganggu Nabi, mengganggu orang beriman. Dalam keadaan ketakutan, Abu Zar Ghifari tu kena katak. Abu Zar Ghifari lepas dia memeluk Islam, dia kata siapa mengucap la ilaha illallah masuk syurga, aku bersaksi bahawa aku beriman la ilaha illallah. Lepas tu dia kena katak. Mana kau saya Kaabah tu? Maknanya tak aman. Jadi untuk mengekalkan rasa bersyukur ataupun untuk kita ingat kepada sejarah, maka Nabi mengekalkan ramal ni di antara ramal bila tawaf tiga pusingan yang pertama dikekalkan supaya kita ingat. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, wadhkuru iz antum qalilum mustad'afuna fil ard takhafuna an yatakhattafakumun nas fa'awakum wa ayyadakum binasrih wa razaqakum minat thayyibat la'allakum tashkurun. Ingatlah ketika mana kamu dulu dalam keadaan ditindas Mekah lah. Kamu takut kamu ni ditangkap, diculik, dilarikan. Mana mentah-mentah hilang. Itu keadaan yang tidak aman. Kemudian Allah Ta'ala memberi perlindungan kepada kamu, fa'awakum, mana dia memberi penempatan untuk kamu, mana kamu boleh duduk di Madinah. Kemudian dia memberi rezeki kepada kamu, supaya kamu bersyukur. Jadi perbuatan Rama tadi walaupun tidak ada makna dia, tetapi makna lain ada. Makna zahir tak ada, tapi makna batin tu ada. Itu supaya kita ingat sejarah. Jadi kita ingat maknanya kalau kita tengah tawaf tu kita kena rasa macam keadaan Nabi dulu.
Lagu mana Nabi dulu sebelum hijrah duduk di kawasan Masjidil Haram tu dalam keadaan ketakutan. Nak semaya tak boleh, nak berdakwah tak boleh. Jadi kena ada keadaan tu, perasaan dalam diri kita. Supaya juga hak berlari-lari anak di Batunul Masir ni, dekat dengan Lapu Hijau tu. Itu adalah tempat yang mana Hajar duk berlari lah. Oleh kerana dia nampak macam ada air tu, dah. Jadi derah dia lari. Ambak derah air tu. Sebab apa? Sebab Ismail ni kelaparan, kehausan, teriuk. Jadi dia muka Fata Morgana, ke masa tu tak ada bumbung, Bukit Safa, Bukit Marwah. Jadi turun bila nampak kilauan pasir tu, bila dipantul oleh cahaya matahari, nampak macam air, derah dia pergi. Jadi gimari tak ada air pun. Jadi supaya kita ingat keadaan susah pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim dulu. Jadi adalah perbuatan tu, perbuatan sa'i tu kita buat tu, asal perbuatan tu dia tidak ibadat tapi dia jadi ibadat. Maknanya untuk mengenal nikmat yang besar yang Allah SWT berikan kepada tok nenek kita ni, maka kita dituntut buat seperti mana mereka buat. Kalau macam Lautan Jamrah tu, lagu tu juga. Lautan Jamrah. Lautan Jamrah ni ada kata Nabi Ibrahim lepas pada setan, Hajar lepas pada setan. Ada kata Lautan Jamrah tu sebagai simbol mengingatkan pada kita dulu orang Mekah ni dia lawan tentera Abrahah dengan lepak batu. Jadi benda tu dikekalkan supaya Nabi Ibrahim sembelih anak dia. Jadi walaupun Ismail tak mati, Allah Ta'ala tukar dengan kibas, lepas pada tu kita disyariatkan buat benda yang sama jugalah. Kita sembelih binatang korban kita, mana yang mengekalkan apa yang pernah berlaku dahulu. Kemudian ada berikut ni hadis Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala innama sa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil baiti wa baina Safa wal Marwah li yuriya al musyrikina quwwatah. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berlari anak ketika mengelilingi Kaabah dan di antara Safa dan Marwah tadi untuk memperlihatkan kepada orang musyrikin akan kekuatan dia. Maknanya kami orang beriman ni tak lemah, tidak kurus, tidak keletihan, kita gagah, stamina lebih. Itu maksud dia. Kemudian bab istihbabi istilami ruknainil yamaniyaini fi tawaf duna ruknainil akharin. Ini bab elok kita menyentuh istilam daripada silam tu maknanya batu. Istilam menyentuh batu. Sunat menyentuh dua bucu Yaman. Maksud dua bucu Yaman ni Hajarul Aswad, lepas tu kita pusing itu sampai kat rukun Yaman itu kita pustuh. Lepas pada tu kita pun bacalah doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sapalah pada rukun Aswad, kita setuh pula, istilam pula. Cuma istilam tu dia banyak cara lah. Tapi nak setuh tak boleh, isyarat je. Bismillahi Allahu Akbar gitu. Gitu je, tak payah setengah orang tu tak ada, dia gitu je, Bismillahi Allahu Akbar. Itu istilah. Hak tu kita nak atas kasih, kita nak ibah ramai dulu. Hak flying kiss. Hak ni isyarat kat tangan tu. Maknanya dia tiga peringkat. Peringkat pertama kita setengah tangan kita sendiri. Alah ni tak boleh lah, tak ada harapan. Payah. Cara yang kedua, kita ada tukar
kita istilah dengan tukar daripada jarak yang jauh. Lepas tu bila hentak lih juga kak, kena isyarat dengan tangan lah. Tukar lah ni tak boleh. Mungkin gocos situ. Tak. Jaga tak ui, polis tak ui. Bahaya. Tapi kalau orang bertongkak memang kalau dia boleh buat. Jadi semua ni dia simbol belaka. Mana simbol kita menghormati syiar agama Allah, ataupun kita meneruskan apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga apa yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita meneruskan tradisi itu. Dan benda ni tak ada apa-apa kemuskilan. Bapa buat gini. Dah. Dia tak timbul. Sebab kalau tak buat apa, tak apa. Sebab benda ni tak hak sunat. Jadi dua bucu ni sahaja. Bucu Hajarul Aswad dan bucu ke arah Yaman. Lepas tu dua bucu lagi tak payah. Bucu Syamiyah itu tak payah. Tak payah tu sebab apa? Sebab dua bucu lagi tu sebenarnya dalam Kaabah lagi. Tak. Orang panggil Hatim tu kan. Hak hijir tu. Hak sekat pinggir dah. Sekat pinggir lepas tu dia melekung tu. Jadi hak melekung tu dia bina Kaabah hak asal. Bina Kaabah lagi. Jadi hak asal dulu, hak Nabi sampai Nabi Ibrahim, dia melekung tu sapatah. Sapatah. Apa? Sebab bila berlaku banjir zaman dulu, tak. Orang-orang Mekah ni tak cukup bajet nak buat. Tak ada pitih. Jadi buat setakat orang ada pitih, jadi dia buat 4 segi tinggi. Lepas tu untuk menandakan bahawa bahagian tu tetap sebagai Kaabah juga, jadi mereka buat separuh je. Tak ada bajet tu sebab apa? Sebab pemimpin pada waktu tu buat syarat. Kita ni bila banjir wutu Kaabah ni, kita kena buat banner semula Kaabah, tak sel duit haram. Duit nipu, duit judi, duit zina, duit gotu tak boleh. Duit riba tak boleh. Jadi bila tak boleh, sekat buat apa sekat mana boleh lah. Itu sebenarnya memalukan. Memalukan. Sebab tak boleh nak buat seperti Kaabah dengan sempurna mengikut qawaid Ibrahim, mengikuti Nabi Ibrahim. Sebab itulah dia jadi gitu. Jadi bila dia tidak hujung, bila dua rukun Syam ni dia tidak hujung kepada Kaabah, maka tak perlu kita setuh bucut tu. Tak perlu. Dia sekali ada satu masa pula zaman Abdullah bin Zubair ni Kaabah utuh. Jadi Abdullah bin Zubair tu dia buat semula. Dia buat semula mengikut qawaid Nabi Ibrahim, tinggi belakang. Tapi lama tu perang utuh pula. Utuh pula. Jadi lepas pada tu orang tanya Imam Malik, nak buat, kalau tak silap orang tanya Imam Malik, nak buat lagu mana ni? Nak buat mengikut qawaid Ibrahim dulu ke ataupun mengikut apa? Hak ada pada ketika Nabi tu. Jadi Imam Malik kata buat mengikut hak ada zaman Nabi. Sebab itu yang terbaik. Sebab apa? Sebab kalau kata zaman pemerintah ni kita buat mengikut qawaid Nabi Ibrahim, hak asal. Naik pemerintah lain kita kata kita buat ikut Nabi lah, putus pula. Buat rendah pula. Maya tu pula buat naik pula. Lepas tu putus pula. Yang akan jadi kasut hitam, kasut putih. Kasut hitam, kasut putih. Dah. Jadi dia jadi Kaabah ni mainan ahli politik. Periksa IPSR ke, periksa pakai kasut hitam, kasut putih, jadi mainan ahli politik. Tak sel gitu. Dia kena keputusan yang tegas. Sebab itulah Nabi SAW kata, kalau tidak sahabat popok kamu ni Aisyah baru masuk Islam, aku akan buat binaan Kaabah ni macam binaan Nabi Ibrahim. Sebab kalau Nabi putus buat hal baru, orang munafik, orang Quraisy akan kata ni tengok Muhammad ni putus Kaabah. Jadi Nabi tak sel lah, kekalkan mengikut ada. Jadi benda tu tidaklah kata jadi kita keliru dak. Sebab ada Hatim tu sudah memandai dah, menandakan itu sebagai daripada Kaabah.
Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ma taraktu istilama hadzaini ruknaini fi shiddatin wala raqa mundu ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastalimuha. Kata Ibnu Umar, aku tidak pernah meninggalkan menyentuh dua bucu ni, bucu Hajarul Aswad dengan bucu Yaman, pada ketika dalam keadaan kepayahan dan kemudahan, sejak aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh kedua-duanya. Maknanya Ibnu Umar ni dia berusaha juga untuk menyentuh ketika orang ramai ataupun tak ada orang. Tapi kita ni payahlah. Jadi bila payah tu hanya memadai dengan isyarat. Kemudian ada satu lagi hadis dalam bab ni panjang ni, panjang sikit ni. Itu insya-Allah kita sambung pada minggu akhir datang. Jadi apa yang baik dari Allah SWT, salah dan silap daripada kelemahan diri hamba, aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.